Samudra Biru biasanya tersimpan kepelbagaian jenis hidupan laut. Juga lubuk rezeki buat para nelayan. Tiram pula antara yang diburu oleh pencinta makanan laut eksotik. Maka kini ia diternak dengan skala besar demi memuaskan permintaan penggemarnya. Tanjung Bidara, Dungun Terengganu. Kawasan pantai berbatu ini terkenal sebagai tempat rekreasi dalam kalangan penduduk di negeri ini. Penangan angin sepoi-sepoi bahasa dan hempasan deruan ombak yang mendamaikan jiwa. Turut mewarnai pemandangan di sini adalah ribuan teritip yang memenuhi permukaan batu. Di negeri Darul Iman ini, tiram bukan hanya boleh diperolehi di tepi pantai, malah terdapat penduduk tempatan yang menternaknya di muara, seperti di Kampung Mercang. Rohani muda atau lebih mesra disapa sebagai Kak Ani, antara nelayan sungai yang melakukan aktiviti itu sejak 3 dekad yang lalu. Kampung ni kebanyakannya pihak perempuan tu kalau memang cari titik lah. Sebab kebanyakan sini suami kebanyakan nelayan. Jadi kalau untuk kata menambah pendapatan tu, orang perempuan sini memang turun. Lepas tu sini kawasan ni, sini macam kawasan ni sepupu Kak Ni tau. Lepas tu Anu pula dia macam sini ada 2 orang Lepas tu belah sana orang lain, belah sana pula orang lain. Dia semua sekali dalam 11 orang rasanya. Peternak tigang Hampir separuh populasi wanita penduduk di kampung ini menjadikan penternakan tiram sebagai mata pencarian mereka. Molek kau tu ada nampak tigang. Boleh tapi turun seorang-seorang Penternakan akan berpandukan pelampung sebagai penanda lokasi tiram yang diternak oleh pemilik yang berbeza. Kita nak tahu kawasan kita tu, kita berpandukan pelampung ni lah. Lepas tu bawah pulak kita letak tali pulak. Sebab bila menyelang kan tak nampak dah pelampung. Sebab itu tali pun kena ada bawah. Bila orang menyelang tu dia pun nampak tali. Ni kawasan orang ni. Ni kawasan orang ni. Gitu je lah kita nak tahu kawasan. Tiram atau dikenali sebagai teritik oleh penduduk di sini adalah haiwan akuatik bercengkerang yang hidup dalam habitat air masin. Namun, ia boleh diternak di sungai kerana berada di muara yang masih mempunyai campuran air laut. Tetapi, uniknya yang dibiak di sungai ini mempunyai beberapa saiz. Kalau kita nak tahu grade A, grade B, kita tengok pada kulit. Tengok kulit. Ni kulit ni licin. Belakang pun licin. Ni grade A. Kalau grade B, dia kulit dia tak akan licin. Kulit dia ni memang dia macam geligih lah. Orang panggil geligih. Dia tak sama. Grade A ni kita jual biji dalam RM3 hingga RM5. Tapi bila masuk pasar raya, dalam RM12 sebiji lah. Wanita berusia 48 tahun ini menyambung legasi penternakan tiram dari ibu bapanya. Jika dahulu, selaman mencari tiram hanya dilakukan sebagai hobi sewaktu kecil dan niat membantu orang tua, kini untuk menyara keluarganya. Kak Ni ni biasanya macam besar macam ni berapa bulan? Dalam setahun. Kebiasaannya Kak Ni dan keluarganya akan menghabiskan masa 4 jam untuk mengutip hasil teritik dengan kuantiti 10 ke 20 kilogram. Dan ia bukan satu perkara yang mudah buat mereka melakukan pekerjaan ini kerana mereka perlu menghadapi risiko seperti ketajaman teritik dan ancaman dari haiwan akuatik yang berbisa seperti obok-obok. Saya nak cuba menyelam, boleh? Boleh.
Arus sungai seakan sudah sebati dengan hidup Kak Ani dan keluarganya. Namun dia tetap berwaspada gara-gara tragedi yang hampir meragut nyawanya 2 tahun lalu. Ekoran malang tidak berbau. Paling mencuba sekali hok masa Kak Ani bawa anak Kak Ani, hok tingkatan 6, tingkatan 5, tingkatan 4. Masa tu bukan sini, dekat dia dalam bawah jambatan di Serating memang dalang di situ. Tiga-tiga anak Kak Ni suruh turun bawah sebab Kak Ni suruh naik atas jambatan. Tiga-tiga hampir lemah. Kau tu Kak Ni rasa memang orang kata memang takut sangat memang sebab tiga-tiga lemah. Lepas tu adik Kak Ni cepat-cepat terkejung, dia memang selamat anak-anak Kak Ni tiga-tiga. Jadi dia orang jadi pegang-pegang kan, masing-masing pegang. Hak tu Kak Ni hak rasa cemas sekali. Hak lain memang tak ada. Sungai ni memang selamat. Kecuali saat dia macam bobo gitu je lah. Ikan-ikan gitu je lah. Ikan-ikan hak bisa gitu je lah. Cepat. Bagi Kak Ani dan kebanyakan nelayan di sini, teknik ternakan pada dasar muara akan menghasilkan kulit yang lebih cantik dan mirip dengan tiram dari habitat liar. Aktiviti pencarian tiram boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa mengira musim. Ia sangat membantu, terutamanya ketika ketua keluarga yang bekerja sebagai nelayan laut mempunyai kekangan untuk mencari rezeki ketika musim tengkujuh. Tetapi ia bergantung kepada kerajinan masing-masing juga. Dan biasanya, setiap hari dengan kudrat pencarian Kak Ani, hasilnya mencecah 20 ke 50 kilogram isi tiram. Kuantiti yang dicari juga bergantung kepada permintaan daripada peraih dan pelanggan. Usai tiba di darat, tiram yang baru dikutip akan diketuk dan dikeluarkan isinya sebelum ia dijual ke pasaran. Bagi menjimatkan masa dan demi menjaga kualiti tiram, cara untuk mengeluarkan isinya juga mempunyai teknik yang tertentu. Kalau kita nak tahu isi dia, kita kita tengok kalau licin ni di belakang, kalau nampak macam tajang ni, ni depan. Kalau kita nak ketuk tu memang kena ketuk belakang. Sebab bila kita ketuk belakang senang kita nak katok nak ambil isi dia ni. Sebab ni yang putih ni. Yang putih dia duduk di belakang. Yang dia duduk di depan. Gitu. Dia kalau ada isi molek ni, semangat dia tu ada. Kita masa kita akak ni, kita rasa dah semangat. Tu tahu dia hidup. Kalau kita ambil tu rasa rengang je. Memang mati tu. Menjadi rutin bagi kebanyakan wanita di Kampung Mercang, Terengganu untuk menyelam mencari tiram di kawasan muara sungai. Kak Ani antara individunya. Dia bergantung kepada pencarian haiwan bercengkerang ini demi kelangsungan kehidupan keluarganya. Jam 5.30 pagi. Tak kala ramai yang masih diulik mimpi, penternak tiram di kampung ini sudah memulakan pagi mereka dengan menerima kunjungan peraih dari Johor Bahru. Setiap pagi, penduduk kampung yang mencari tiram akan berkumpul di sini bagi menjual hasil ternakan mereka kepada Liao Jit Cheng. Peraih yang berusia 78 tahun ini telah mengambil stok tiram daripada penduduk kampung di sini sejak dari tahun 1980-an lagi. Okey, Simang.
hari ni berapa kilo dah dapat teritik? Lepas 60 lah. Dalam 60. biasanya berapa? Biasa 100 lebih 200. Jadi hari ni kurang sikit. Ini ada banyak kurang. Kenapa tu? Biasanya. Air main pasal. Air tinggi. Orang tak boleh pergi ambil. Kenapa hang kena ambil kat sini? Kenapa selalu beli teritik kat sini? Sini saya dulu duduk Terengganu 38 tahun. Sama member lah. Kawan. Kerana saiz, harga dan kesegaran tiram yang ditawarkan, Ah Cheng sanggup meredah hampir 500 km bagi mendapatkan hasil tiram untuk restoran laut yang diusahakannya di Johor Bahru. 300. 3. 3 kilo. 11 kilo. 12 tolak baku sekilo jadi 11 kilo. Setiap bulan, isi hasil laut ini akan diborong oleh Ah Cheng sebanyak ratusan kilogram dengan harga RM20 sekilogram. Rutin Kak Ani sebelum menceburi aktiviti menyelam mencari tiram adalah menjual nasi sarapan pagi. Dan pencarian makanan eksotik itu sekadar meringankan beban suaminya. Namun, semenjak suaminya terlibat dalam satu kemalangan yang menyebabkan dia tidak mampu untuk menyara keluarga, membuat Kak Ani menumpu sepenuh perhatian pada rezeki tiram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak titik hari ni. Mak bila ni? Mareng. Lama dah nak makan titik ni. Boleh tu. Timbang sekilo. Nak sekali. Bagi pelanggan yang ingin mendapatkan isi tiram dengan kuantiti yang banyak, mereka disarankan untuk membuat tempahan terlebih dahulu. Harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diletakkan kepada peraih. Setiap kilogram dijual dengan harga RM20. Kampung Mercang, Terengganu. Radiana Embong adalah seorang penggemar makanan laut terutamanya tiram. Sudah menjadi kebiasaan buat anak jati kampung ini menyediakan menu kegemarannya itu sendiri. Dan tidak sukar buat Radiana memasak tiram kerana cengkerangnya sudah sedia diasingkan oleh peniaga di kampung ini. Hari ini, dia akan menyediakan beberapa lauk hidangan tengah hari berasaskan tiram yang sering dinikmatinya sejak dari kecil. Kita daripada kecil ke dah. Memang kita keluarga Kak Nan ni memang terdedah dengan teritik. Sebab kita pula tu kawasan nelayan. Jadi hidangan kita tak kira ketika panas ke ribut musim tengkujuh mana lauk dia. Yang boleh ada setiap masa. Masakannya tidak syarat dengan bahan yang lain. Ia bagi mengekalkan kesegaran rasa tiram. Titik ni sebenarnya tak ada masalahnya lah. Jadi kita boleh basuh macam biasa dengan air lalu je. Basuh sebersih-bersihnya sebab ketika orang katuk tu, dia akan ada habuk-habuk dia. Habuk-habuk tu perlu kita bersihkan. Kalau tak, kalau anak-anak kecil termakan, mungkin membahayakan dia lah. Tiram antara hidangan yang sesuai dinikmati dengan pelbagai menu masakan. Bagi keluarga Radiana,
Mereka menikmatinya dengan lauk pauk seperti masak lemak kepala santan, namprik pau dan telur dadar bersama nasi. Jika di restoran makanan laut, teritik ini biasanya disajikan dengan menu masakan mentah maupun bakar. Namun sudah menjadi norma di kampung ini, teritik kebiasaannya disajikan dengan pelbagai jenis lauk. Jadi sekarang ini saya ingin merasai teritik masak lemak kepala santan. Betul? Rasanya mirip seperti kerang, tapi bezanya teritik mempunyai rasa yang lebih berlemak. Jadi sekarang ni saya ingin merasai teritik mentah pula. Teritik yang kalau mentah ni kita macam mana cara nak makan? Biasa kalau kita makan, kita dengan lemon. Ada. Macam tu je? Bismillahirrahmanirrahim. Teritik yang mentah ini mempunyai rasa yang berlemak, sama juga seperti teritik yang telah dimasak. Namun bezanya, teritik yang mentah ini mempunyai tekstur yang lebih kenyal berbanding teritik yang telah dimasak dengan pelbagai jenis lauk tadi. Tiram enak dimakan mentah atau dimasak. Makanan laut yang tinggi dengan protein ini sesuai dijadikan variasi juadah dan dinikmati tanpa mengira masa. Baik makan tengah hari, minum petang maupun makan malam. Keenakan dan kesegarannya mampu menggambit selera penggemarnya. Setiap hari, puluhan cengkerang tiram grade B akan dikupas. Isinya akan diasingkan sebelum ia dijual di pasaran. Ini akan menghasilkan banyak sisa kulit tiram yang tidak digunakan. Bagi mengelakkan pembaziran dan pencemaran alam, Kak Ani akan menyemai kulit tiram yang terpakai di dasar muara sungai. Ini bagi melahirkan isi tiram yang baharu. Selepas kita katok tiram, kulit dia kita buang balik dalam sungai. Sebab bila ada anak-anak dia kecil-kecil, anak dia kecil-kecil dekat, dia akan membesar balik. Hak tu maknanya orang kata hasil kita tak akan putus lah. Maknanya kita boleh ambil umur setiap tahun, hasil tu memang ada. Rajin malas kita lah. Setelah ia ditabur, hasilnya boleh dikutip setelah usianya mencecah 8 bulan hingga setahun. Dari muara ke darat. Bukan sahaja memuaskan rasa penggemar makanan laut eksotik, tiram banyak jasanya buat setengah insan. Kalau ikutkan hati tu memang nak suruh anak-anak berjaya, nak suruh anak-anak kerja sedap. Tapi apa jauh dah sudut hati Kak Ni, kalau boleh teritik ni Kak Ni tak boleh pupuh lah. Minta-minta maknanya biar ada seorang maknanya ikut jejak lakoh Kak Ni ni, maknanya dia orang berjaya pun kerana hasil tiram ni. Biar hasil teritik ni boleh orang rasa sampai untuk selama-lamanya.